Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita kata bertambahkanlah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tak akan mulia, tak akan hina kalau kita syukur seorang diri ataupun beramai-ramai, tak akan jadi hina kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan jadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kurangnya kita rasa syukur kepada Allah. Jadi petang ni kita boleh semaya berjuah lagi dah. Semua ni bukan dengan kuat kuasa kita dak, tapi kita boleh semaya ni kerana hidayah, inayah, pertolongan Allah. Sebab ada satu cerita lah, ringkas cerita petang ni, yang mana ada satu orang tu dia tak biasa semaya. Benda ni berlaku, kita dengar dia kata di India. Dia tak biasa semaya. Dia orang Islam kita tapi dia tak biasa semaya. Orang ajak dia semaya pun dia kata dia tak asyik semaya. Dia tak ada kata semaya tu tak wajib atas dia. Tak, dia kata dia malah tak asyik. Tiba-tiba dengan takdir Tuhan, nak jadi dia ni orang lekat semaya. Lagu mana satu hari dengan kuat dia saat ni, tiba-tiba lemah. Asal dia kuat, dia gagah. Tiba-tiba Tuhan nak ajar dia, nak ingat pada dia. Satu hari tu dia sakit. Siapa dia lenguh. Sendi tulang dia menyebabkan dia nak akak tubuh tak urut. Sementara lama juga. Pergi berubat tak siap. Akhir sekali tak ada jalan yang lain kecuali dia rasalah diri dia ni kena kembali kepada Allah. Dia sedar. Ada orang mari cerita ke dia, bahawasanya dengan semaya lah ubat paling besar sendiri. Ubat paling besar sendiri adalah dengan semaya. Maka dia pun dia berazam, dia bernazar, sekiralah Allah Ta'ala sihatkan dia tidak ketinggal lagi semaya. Dia tak tekak atas diri dia, rasa tinggal semaya. Tak lama sihat sungguh. Maka sihat sungguh saat ni. Maka jarak rumah dia dengan masjid pada masa tu 2 jam baru sampai. 2 jam baru sampai. Maka dengan sebab dia nak jadi orang yang semaya tu lekat sungguh, maka dia mari semaya tu 2 jam sebelum masuk waktu. Dia kelik pula boleh sampai di rumah 2 jam pula. Sampailah dia mati. Mulialah dia di sisi Allah. Kerana apa? Kerana Tuhan dia sakit, maka dengan sakit dia boleh pegang tali sampai mati dia dengan Allah. Ni benda ni kalau kita tilik 2 jam nak pergi ni jauh. Tapi kekuatan Tuhan ke dia boleh pergi. Tapi hari ni kadang-kadang rumah dekat dengan masjid tak boleh lagah pergi. Adakah dia tak kuat? Tak. Dia kuat, dia gagah. Inilah orang panggil semaya ni boleh taat ni kepada Allah semata-mata dengan kurniaan Allah. Sebab itulah ulama kata rezeki ni ada 2. Rezeki halal, rezeki haram. Tetapi kalau kita kata fadlillah, kelebihan yang Allah Ta'ala beri ni tak akan boleh kepada orang kafir. Mana kelebihan Tuhan beri kepada orang Islam, orang beriman? Boleh taat, boleh belajar, boleh buat baik kerana Allah. Ini benda yang Tuhan beri kelebihan kita ni. Jadi ringkasnya petang ni, masa perbanyak dah. Nak rakyat kata kita nak semaya, dia ada adab. Adab ni lah benda paling mahal di sisi Allah. 2. Dalam hadis Imam Tirmizi sebut, kita boleh masuk syurga dengan 2 jalan yang paling luas. Pertama sekali jalan takwa. Payah dah lah. Sebut kata jalan takwa ni payah. Tidak tak jadi wajib setiap kali kita dengar khutbah khatib kena pesan masalah takwa. Kerana apa? Kerana takwa ni bagai payah. Tetapi biarlah kita nak sapa benda tu benda payah, tapi ada lagi jalan kata Nabi, wa husnul khuluq. Baik perangai kita. Apa mana baik? Akhlak biar comel, beradab. Maka kita nak ambil semaya, ada adab dia, ada akhlak dia. Maka akhlak yang paling terbaik saat kita nak ambil semaya, tutup aurat.
Memanglah boleh, dalam tandas boleh nak ambil semaya dengan lagu tu, tapi orang panggil adat kita tak comel. Tu adab, akhlak. Yang kedua, kita nak ambil semaya comel menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan adab yang ketiga, cara dia kena ada kayu sugi ataupun kayu siwak. Ni sunnah Nabi ni. Menghadap kiblat. Lepas tu menutup aurat. Lepas tu pula kayu sugi, kayu arak. Sunat lah kita guna kayu sugi, sebab kelebihan kayu sugi ni besar sangat. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj ada sebut 70 kelebihan orang guna kayu sugi. Sunnah Nabi. Dan Nabi sebelum dia wafat, semasa duduk atas riba Siti Aisyah, dia tunjuk kepada Sayyidina Uthman, anak kepada Omar. Ada satu orang anak Omar bernama dia Uthman. Maka dia tunjuk kepada Nabi tunjuk, sebab Nabi nak kecek tak kok. Maka Nabi tunjuk isyarat kepada kayu sugi yang ada dalam poket Uthman masa Nabi nak wafat. Maka dia ambil kayu sugi saat ni kering. Maka Aisyah lah, Siti Aisyah ambil kekeh, ke Nabi. Maka Nabi siwak. Maka tak lama lepas pada tu Nabi kita wafat. Maka kata Siti Aisyah, aku bangga Nabi wafat atas ribu aku, dan aku bangga hak masuk paling terakhir dalam mulut Nabi adalah bekas air liur aku. Tu Siti Aisyah dia bangga dengan Nabi. Dia banggalah dia boleh jadi isteri Nabi, sampai setara tu dia boleh khidmat buat baik. Jadi tu menunjuk kata kayu sugi ni baik untuk kita kena guna. Tu ringkas. Dan adat dia 3 dah tu. Adat dia yang ketiganya, sebelum kita nak ambil semaya, tak dapat tidak kita kena istighfar. Sebab semaya ni air cuci. Muka kita ni cemar. Cemar mana? Sebenarnya muka kita ni mata tengok maksiat tak ni. Hidung kita cium maksiat. Mulut kita kecek benda maksiat. Jadi sebelum kita ambil semaya, sunat istighfar. Kerana dengan istighfar saat ni mudah-mudahan air semaya kita ambil saat ni gugurlah dosa-dosa kita. Dosa kecil lah. Dosa besar wajib kena bertaubat. Itu kata ulama. Dan sunat ambil semaya secupuk. Ni payah dah lah. Sunnah Nabi ambil semaya secupuk tu sunat. Tak cukup secupuk, makruh. Lebih pada secupuk, makruh. Payah belakang ni kalau kita cerita. Secupuk sama mana telah kita pergi kedai tu, nak asal gelugur secupuk nampak lah. Sekopi kecil tu je. Kurang pada tu makruh. Lebih pada tu makruh juga. Jadi hak sunatnya secupuk, tapi payah nak jaga. Ni kena belajar suku lah, nak kata benda tu benda sunat sebelum beradab dalam semaya. Jadi sebab itulah kalau kita mengaji di pondok dia buat qolah. Sebab dengan qolah tu air tak akan bazir. Lalu dengan pahit banyak bazir air. Sebab kita masa ambil semaya bubuh dalam tu, kita basuh muka, air duk tubik. Katanya Abu Hasan Asy'arani, apa kita semaya jadi payah berkat, payah khusyuk, payah hati kita nak ingat kepada Allah. Salah satu sebab kita ambil semaya dalam bazir. Bazir tu saudara syaitan. Al-mubazzirun ikhwanus syayatin. Bazir tu saudara syaitan. Jadi bermakna masa ambil semaya tu banyak dah kita bazir air. Payah ni. Ngaji kita dengan betul ni nak buat tu lagu mana agak-agak. Ginilah ulama kata kita bubuh air tutup paip. Bubuh air tutup paip. Tapi payahlah benda tu. Tapi tak suri jadi kebazir. Payah dah lah. Ataupun kohor. Selalu. Tu cara dia dah. Itulah lebih kurang petani yang kita boleh buat dah tu, boleh beramal dah. Tapi kalau minta tolong orang, apa hukum kita ambil semaya minta tolong orang jiru? Kita boleh. Ulama kata tak sunat. Kecuali kita sakit, duduk hospital nak akak tangan tak orok. Ataupun kita akak tangan juga tapi nak cuci air dalam tangan tak orok. Maka minta tolong orang tu boleh. Maka alim ulama kata kalau kita tak boleh juga, kita ada duit misalnya, maka orang nak tolong cucu kita, boleh kita upah dia. Sampai setara tu lah. Jadi seolah-olah dalam ibadah kita ni kena ikhtiar sungguh, kena usaha sungguh nak jadi sempurna tu lagu mana. Itulah dah lebih kurang kita ni. InsyaAllah kita nak ambil semaya menggerik karang. Kira dah tak suri jadi kebazir tu lagu mana.
tak siri jadi duk kecek, dah jadi ke tak sunat, asal sunat tapi jadi makruh. Itulah dah habislah sekat tu dulu. Dia ada sakut lagi tu banyak air curi lah, mana air sabi lah, mana dah air orang wakah. Ulama kata masjid dia ada peti air, dia peti air ataupun bekas air. Maka air itu wajib kita boleh ambil guna tempat tu je. Adapun kita bubuh dalam botol waktu ambil pada masjid haram perbuatan dia, tak boleh. Tak boleh. Air sabil untuk dalam masjid. Tiba-tiba kita ambil air boleh lebih lagi ni buat klik rumah. Tak boleh. Dia hanya wakaf untuk di masjid tu je. Macam ada peti tu lah. Ada peti. Tak boleh. Tapi itulah sebab tu orang nak bui tu dia kena niat umum lah. Siapa-siapa dia nak air ni kan ambil lah. Gunalah di rumah rumah tak apa pula. Tapi kalau dia wakaf untuk masjid betul-betul tak boleh hak klik. Supaya orang tanya pokok dalam masjid, dalam kawasan masjid. Kena tanya orang ni, adakah untuk wakaf di masjid ataupun boleh ambil milik siapa-siapa dia nak ambil boleh. Kalau tak jelas tak boleh ambil hak klik. Sebab harta wakaf ni bukan harta seorang dak umum. Maknanya hak milik masjid. Itu banyaklah masalah. Sekadar itulah petani dulu yang baik kita dengar, mudah-mudahan kita boleh beramal sikit sebanyak, dan mana yang tersalah tersilap kita pakai baikilah. Dan mau tengok kita tak comel mana baiki kita. Sekadar itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.